Kisah yang ditampilkan kali ini diceritakan oleh seorang rakan yang bekerja dalam industri media, namanya Razlan, dan dia merupakan seorang juru gambar. Pada suatu malam, Razlan mengikuti majlis makan malam bersama-sama rakan media yang diadakan di Kelang, Selangor. Selesai majlis tersebut, jam sudah menunjukkan ke angka 12 tengah malam. Razlan menunggang motosikelnya meninggalkan majlis tersebut untuk pulang ke rumahnya yang terletak di Kuala Lumpur dengan segera. Buat pengetahuan anda, pada tengah malam itu, jalan agak sunyi kerana tidak banyak kenderaan yang lalu lalang di atas lebuh raya. Apabila sampai di bawah jejantas berhampiran bangunan Sirim Shah Alam, Razlan ternampak seorang gadis sedang berdiri seorang diri di tepi jalan. Razlan pun berasa pelik kerana gadis itu sangat berani bersendirian di dalam kelab. Dek kerana bimbangkan keselamatan gadis tersebut, seperti seorang lelaki sejati, Razlan memberhentikan motosikelnya dan membawa gadis tersebut untuk menghantarnya pulang ke rumah. Namun, gadis yang berambut panjang melepasi bahu dan mengenakan baju serta sket putih itu tetap diam membatu. Sapaan dan pelawaan Razlan langsung tidak diindahkannya. Selepas lebih 10 minit menanti dengan penuh sabar, barulah gadis itu mula bersuara. Kata si gadis, kalau Razlan benar-benar mahu membantunya, dia harap dapat dihantar pulang ke rumahnya yang terletak di sebuah taman perumahan di Puchong. Razlan bersetuju untuk menghantar gadis itu pulang ke rumahnya di Puchong dan memberikannya topi keledar untuk dipakai. Selepas itu, mereka mula bergerak menuju ke taman perumahan yang disebutkan tadi. Dalam perjalanan, si gadis memperkenalkan dirinya sebagai Saleha. Saleha menceritakan tentang bagaimana dia boleh berada di tepi jalan seorang diri pada tengah-tengah malam buta itu. Dia sebenarnya telah ditinggalkan di tepi jalan oleh seorang kawan lelaki. Ceritanya bermula apabila Saleha menumpang kereta lelaki tersebut untuk pulang ke rumah selepas menghadiri sebuah majlis hari jadi seorang rakan sekerja. Tetapi malangnya, di dalam perjalanan pulang, lelaki durjana itu mula berkelakuan tidak senonoh terhadap Saleha. Sampai sahaja di bawah jejantas berhampiran bangunan Sirim itu tadi, lelaki itu memberhentikan kereta dan memaksa Saleha untuk menyerahkan kehormatan dirinya. Namun saya bernasib baik kerana dapat melepaskan diri. Kalau tidak, tak tahulah apa yang akan jadi pada saya. Saya buka pintu kereta, keluar dan menjerit sekuat-kuat hati. Lelaki itu panik mendengar jeritan saya dan terus memecut kereta meninggalkan saya di sini, cerita Saleha sambil merapatkan dirinya ke tubuh Razlan. Tidak lama selepas itu, mereka pun sampai di rumah Saleha yang terletak di Puchong. Kelihatan 2 orang anak kecil sedang bermain-main di halaman rumah Saleha yang masih terang itu. Kata Saleha, itulah anak-anaknya. Dia baru berpisah dengan bekas suaminya setahun lepas. Sebelum berpisah, Razlan dan Saleha saling bertukar nombor telefon. Hendak dijadikan cerita, seminggu kemudian, Razlan pergi ke rumah Saleha bersama seorang kawan. Niat Razlan adalah untuk memperkenalkan kawannya itu kepada gadis berkenaan. Namun, alangkah terkejutnya mereka berdua sampai di rumah Saleha. Masakan tidak, tersergam di hadapan mereka ialah sebuah rumah yang sudah agak lama terbiar. Tingkap dan cermin rumah itu pecah, dinding berkulat dan lalang tumbuh tinggi meliar. Ketika Razlan dan sahabatnya terpinga-pinga di hadapan rumah terbiar itu, seorang jiran keluar apabila menyadari kedatangan mereka. Razlan dan kawannya terkejut
apabila jiran tersebut memberitahu bahawa Saleha dan 2 orang anaknya sudah meninggal dunia 2 tahun lepas. Tambah jiran itu, sebenarnya selain Razlan, sudah hampir 10 orang datang ke rumah terbiar itu untuk mencari Saleha. Semua lelaki berkenaan memberitahu mereka terserempak dengan Saleha di bawah jejantas berhampiran Sirim, iaitu tempat dia ditinggalkan. Apa sebenarnya yang telah berlaku terhadap Saleha? Kata jiran tersebut, pada malam kejadian, Saleha percaya pulang. Bagaimanapun, gadis itu ditemui mati keesokan harinya bersama mayat kedua-dua orang anaknya. Mereka semua dipercayai dibunuh oleh lelaki yang cuba mencabulnya. Kes kematian Saleha ada dilaporkan di media-media tempatan sekitar 2 tahun yang lalu. Sekian, terima kasih.